Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar rakan-rakan netizen, rakan-rakan followers? Saya doakan agar kita hari ini sihat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki itu ada juga disebagaikan rezeki yang berkat, dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya tengok satu video P.U. Said menegur Kak KM, kan. Kak KM kita terkenal jugalah, Kak KM kita sebagai terkenal, dan juga dia juga sebagai macam kakak saya jugalah. Kakak saya sebagai umur pun dia lagi tinggi daripada saya. Saya rendah lagi umur, kan. Okey, Kak KM, jadi Kak KM janganlah jangan melenting lah, sebab PU Said tu menegur KKM tu maksudnya dia sayang dekat KKM. Kalau kita tak sayang, kita tak suka dekat orang, kita tak akan tegur lagi dah. Tapi disebabkan kita sayang, disebabkan kita suka, disebabkan kita menghormati, maka kita tegur. Kita tegur PU Said, tegur KKM. Sebab apa? Sebab dia sayang lah. Macam kita lah, kalau kita tak sayang dekat orang, kita tak suka dekat orang, kita nak tegur dia tak? Kita pun tak nak tegur dia. Dia nak pergi mana pergilah, dia nak jatuh mana jatuh, pergilah. Tetapi sebabkan dia ni kawan kita, dan dia ni sahabat kita, dan kita suka dekat dia, dan kita sayang dekat dia, bila dia lakukan benda-benda yang membawa mudarat ataupun membawa keburukan, maka kita ada satu insting dalam hati kita nak tegur. Kita nak tegur agar mana kawan kita tadi ni kembali ke pangkal jalan, ataupun kembali kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya beritahu KKM kata KKM tak dapat hidayah. Sebenarnya KKM dah dapat hidayah, cumanya belum dapat taufik. Hidayah ni maksud petunjuk. Orang yang tak dapat hidayah ni, orang bukan Islam tu tak dapat hidayah lah, sebab mereka tak dapat hidayah ke dalam agama Islam. Mereka tak dapat hidayah. Sebab apa? Sebab mereka belum masuk agama Islam, mereka tak dapat hidayah lah. Tapi kita yang dah duduk dalam agama Islam ni bermaksud kita dah dapat hidayah. Hidayah ni apa? Petunjuk jalan agama mana yang benar. Cumanya dalam kita beragama Islam ni ada ramai orang yang tak dapat taufik. Taufik ni maksudnya apa? Dia tak dapat nak beramal apa yang digaris pandukan oleh Islam. Tu taufik. Jadi KKM kata KKM belum jumpa hidayah, tu maksudnya maksudnya KKM dah dapat hidayah, cumanya belum dapat taufik. KKM belum lagi tergerak hati nak pakai tudung ataupun nak menutup aurat, dan sebagainya lah. Jadi hidayah tu KKM dah ada. Tapi bila KKM mendengar nasihat tadi ni, KKM melenting, itu bermaksud KKM ada juga sifat apa? Sifat haya ataupun sifat malu. Kan, sifat malu. Kita ni KKM, kita kata apa? Al-haya'u minal iman. Haya itu sebahagian daripada iman. Maksudnya kalau seseorang dah tak ada perasaan malu, bermaksud dia tak ada iman lagi dah. Tapi KKM bila ditegur, KKM rasa melenting. Maksudnya KKM rasa malu sebab ditegur dalam media sosial dan sebagainya. Jadi bermaksud KKM masih lagi ada iman. Masih ada lagi iman. Cumanya iman itu belum tidak diperbaiki dan tidak dimeningkatkan keimanan. Keimanan di atas landasan ataupun ketakwaan yang digaris pandukan oleh agama kita Islam. Jadi kemudian saya tengok juga KKM kata PU Said nak tumpangkan publicity ataupun populariti. Saya ingat benda tu tak ada isu sebenarnya, tak ada isu. Sebab dia apa? Sebab kita ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh orang buat kebaikan dan mencegah orang buat kemungkaran. Kita tengok orang buat keburukan, kita tegur dia. Orang buat kemungkaran, kita tegur dia. Dan KKM juga kena ingat bahawa orang yang menegur tu pun bukan malaikat. Orang yang menegur tu bukan Nabi. Dia juga ada kesalahan, ada kesilapan, dan dia pun perlu ditegur oleh orang lain kalau dia buat salah. Kalau dia buat salah, KKM rasa dia perlu ditegur, KKM tegur dia. Kan, tegur dia. Jadi tak ada isu. Sebab dalam agama Islam ni ad-dinu nasihah. Agama Islam ni agama nasihat, menasihati. Kita nampak orang buat keburukan dan kita rasa tak betul, kita tegur dia. Ataupun dia buat jalan yang salah, kita rasa kita tegur dia. Sebab apa? Menegur sesama Islam kita ni ke arah kebaikan,
mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ni juga disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jadi kita nak menegur orang ni bukan kita mengambil tugas Tuhan, dak. Kita menegur orang ni bukan maksud kita mengambil tugas Tuhan. Mengambil tugas Tuhan ni apa dia, kita ni menghukum orang sana, menghukum orang sini. Tu mengambil apa nama tugas Tuhan lah. Kita bukan menegur, kita bukan menghukum, kita menegur mengikutkan panduan syarak, panduan hukum. Hukum kata macam ni, kita tegur lah yang melibatkan KKKM, yang melibatkan melanggar daripada garis pandu ataupun garis panduan ataupun garis panduan lah, garis panduan KKKM dah terlanjur, jadi kita tegur lah, tarik balik. Dan kita nak, kalau boleh kita sayang KKM. Sebab apa? KKKM telah telah melakukan satu tanggungjawab sunnah Nabi SAW. Bisnes, melakukan perniagaan. Sebab apa? Orang Islam bila buat perniagaan, paling tidak dia bagi zakat. Kalau dia tak bagi zakat pun paling tidak dia bagi sumbangan, derma dan sebagainya kepada orang Islam. Jadi bagus dah, bagus, itu sangat bagus. Dan kita perlu orang macam KKM ni berkecimpung dalam bidang bisnes. Sebab ramai orang yang tak mampu nak bisnes. Ramai orang yang tak mampu nak bisnes, walaupun dia ada duit tapi dia tak mampu nak bisnes. Tapi orang macam KKM mampu nak melakukan perniagaan. Sebab perniagaan itu salah satu sunnah Nabi. Dan Nabi pun beritahu saran pada umat dia melaksanakan perniagaan. Sebab Nabi kata apa? Al-halalul bai' wa harramar riba. Dihalalkan ke atas kamu melakukan perniagaan. Dan Nabi, hadis yang lain, Nabi kata apa? Dalam perniagaan dapat 9/10. 9/10. Rezeki dalam perniagaan ni 9. Di tempat lain 1 je. 9/10. Dalam perniagaan. Bagus tak? Bagus. Cumanya kita nak kembalilah. Kalau boleh kita nak jangan keterlaluan sangat. Jangan sehingga akan menjolok mata. Menjolok mata orang lelaki kan. Orang lelaki yang menjolok mata. Kan? Susah kan? Susah. Yang susah ni kami lah. Orang lelaki ni. Orang perempuan mungkin tak ada masalah apa. Kami orang lelaki ni agak rasa susah sikit lah. Susah. Bukan nak tutup mata. Bila kakak yang buat iklan kan kami nak tutup mata. Kan? Jadi tertengok, kadang terpandang. Jadi yang terpandang tadi ni kalau boleh kakak KM tutup aurat dan cara iklan kakak KM tadi ni ikut pandu Islam. Ya, kita tahu mungkin KKM ada ada mentor yang mengajar cara marketing untuk macam mana orang nak tengok kita punya iklan, ataupun macam mana orang nak tengok kita punya, orang nak tengok lagi kita punya ni. Mungkin KKM ada mentor dalam marketing dan sebagainya. Tapi kalau bolehnya biarlah kita ambil satu marketing kita buat tadi ni mengikut landasan Islam. Janganlah kita ikut landasan orang barat. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasara itu selagi mana kamu tidak ikut jejak langkah mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas pakai singlet, tunjuk bonjol sana, bonjol sini, kita pun nak ikut lepas. Janganlah kita ikut Islam kita. Sebab Islam kita pun ada garis pandu kita. Bukannya kita ikut landasan Islam kita jadi miskin. Tak. Mungkin dengan kita ikut landasan Islam, kemungkinan rezeki kita akan lagi berkat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi rezeki kita. Dan kemungkinan dengan cara Allah Taala nak tambahkan rezeki ni, Allah Taala letakkan dekat hati-hati pengguna tu suka nak guna produk KKM. Mungkin suka nak guna produk KKM dan lepas teringin nak guna produk KKM. Mungkin dengan lepas guna produk KKM akan buat kebaikan kepada lepas, dan mereka nak guna dan mereka boleh reference pula pada kawan-kawan lepas. Okay? Kemungkinan sebab apa? Ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh bagi. Allah Taala boleh buat. Allah Taala boleh jadikan kita kaya dan Allah Taala boleh jadikan kita miskin. Jadi KKM jangan melenting sangat. Jadi kembalilah kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbisneslah dengan bisnes yang ikut panduan agama kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.